السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izinnya, pertolongan daripada Allah, pada malam ini kita dapat hadir, duduk sebentar untuk kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita perolehi daripada kuliah pada malam ini memberikan manfaat kepada kehidupan kita, meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah, dan lebih penting kita boleh mengamalkannya dalam kehidupan kita. Tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan nama-nama kita daripada kalangan hamba-hambanya yang dirahmati oleh Allah dunia dan akhirat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaq alaih. Itu hadis yang akan kita bincang pada malam ini. Kita akan sambung dengan hadis-hadis yang berikutnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita dah beberapa kali sebut siapa Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bukan nama dia, gelaran ataupun panggilan dia Abu Hurairah. Nama dia, kalau tuan-tuan masih ingat, Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Walaupun berlaku perbezaan pendapat tentang nama sebenar, nama betul dia tu siapa? Khilaf. Tetapi disebut oleh para ulama Abdul Rahman, nama Abu Hurairah ni. Barangkali sebahagian kita mungkin lebih kenal panggilan daripada nama betul sahabat. Tak apalah, kurang-kurangnya kita kenal. Umpamanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Barangkali kebanyakan kita mungkin tak kenal atau tak tahu apa nama betul Abu Bakar As-Siddiq. Kerana Abu Bakar itu bukan nama dia. Abu Bakar itu bukan nama sebenar sahabat Nabi itu. Namanya Abdullah bin Uthman ataupun Abdullah bin Abi Quhafah. Banyak juga nama-nama sahabat yang bukan nama betul. Kerana budaya orang Arab, mereka akan memanggil dengan kunyah. Kunyah ni gelaran lah. Sebab itu tuan-tuan tengok di kalangan sahabat banyak yang bila disebut namanya akan dikenali dengan Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, kan? Ini nama-nama yang digunakan oleh budaya orang Arab. Sebab itu kita sebagai Muslim, seorang Islam yang cinta pada sahabat ni, kena ambil tahu jugalah nama betul dia apa dia, kan? Baik. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata, Abu Hurairah ni dia pernah minta supaya Nabi doa
Kalau orang dengar nama dia, orang akan rasa sayang pada dia. Abu Hurairah ni. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia masuk Islam lewat, kita tahu, dalam peristiwa Khaybar. Dia asal Yahudi. Abu Hurairah ni asalnya Yahudi. Dia satu orang Yahudi, dia masuk Islam lewat. Tapi banyak kelebihan Abu Hurairah. Mak dia minta dekat Nabi supaya doakan mak dia pun masuk Islam, mak dia masuk Islam. Dia minta supaya Nabi SAW doa supaya Allah memberikan kekuatan hafalan. Dia kuat ingat. Nabi doa, dia dapat. Dia sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Sebab itu kalau kita baca hadis, kita akan dengar nama dia tak berhenti sat. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Sebab di sana ada hadis Nabi doa kuat. Dia minta dekat Nabi supaya dia boleh ingat kuat. Nabi doa, ada hadis. Dan dia juga pernah minta supaya bila orang sebut nama dia, orang ucap nama dia, orang jadi sayang pada dia. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut Abi Hurairah, kita akan rasa sayang. Bila orang sebut an Abi Hurairah radhiyallahu an, akan ada rasa kasih, sayang, cinta, seronok kita dengar nama dia. Sebab itu di antara tanda-tanda orang itu ada masalah pada iman dia, ada masalah pada akidah dia, ada masalah kepada i'tiqad, kepercayaan dia, apabila dia benci Abu Hurairah. Siapa-siapa yang tak suka dengar, benci atau sebut benda yang buruk tentang Abu Hurairah, maka kita akan katakan iman dia ada masalah. Kerana Nabi sayang pada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ni termasuk daripada kalangan Ahli Suffah, ketua Ahli Suffah, yakni orang yang duduk di dalam masjid Nabi tu, yang khidmat untuk mengaji. Jadi Abu Hurairah ni walaupun dia masuk Islam lewat, kita dah mengaji dah banyak dah tentang dia. Rajin dia mengaji. Dia duduk di masjid sepanjang masa dia mengaji. Pasal itu dia banyak mendapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada orang mula lewat tapi ilmu dia lebih daripada orang mula awal. Pasal orang mula awal ni barangkali mungkin tidak serajin orang yang mula lewat. Kan ni dia bergantung kepada apa? Usaha. Pasal itu tuan-tuan tengok ada sahabat yang kecil, usia dia masa Nabi hidup, budak-budak, kanak-kanak, tapi ilmu dia banyak sebab dia rajin. Dia rajin. Dan sahabat-sahabat Nabi ni mereka bukan sahaja mengaji, mereka juga bekerja. Sebab itu Umar kata dia bergilir dengan jiran dia. Hari ni dia pergi mengaji, jiran dia kerja. Dia balik cerita hadis tu dekat jiran dia. Besok ni pula jiran dia dia pula pergi mengaji, jiran dia pergi kerja. Giliak macam itulah. Kan? Ada sahabat yang mengaji sepenuh masa, Abu Hurairah. Abu Hurairah ni masa awal dia miskin. Nak makan pun tak ada duit. Dia nak makan pun tak ada duit. Abu Hurairah ni pasal dia sepenuh masa dia mewakafkan, menginfakkan diri dia untuk mengaji. Lepas tu tuan-tuan akan baca dalam hadis macam mana dia pergi rumah Nabi, tunggu Nabi panggil pasal dia tak ada duit nak beli makanan. Dia berlapang. Kan? Cerita dia minum susu dengan Nabi dan sebagainya banyaklah. Tapi di hujung-hujung usia dia, bila kita baca kisah dia, dia menjadi sangat kaya. Dilantik oleh Umar, seingat saya menjadi gubernur di Bahrain. Dia kaya, Abu Hurairah ni kaya. Sehingga Umar tanya dia, duit banyak boleh mana? Tiba projek apa? Umar panggil. Masa tu tak ada SPRM. Umar panggil terus. Umar kata, aku dapat laporan hang duit banyak. Hang gubernur. 25% apa hang tiba? Dia jawab. Dia kata apa? Dia kata bukan duit projek. Duit apa? Duit dia jual unta. Dia jual lembu. Bukan jual agama. Jual unta. Umar cek. Tapi sebelum siasat tu, digantung lah. Di-sekat lah jawatan dia tu. Abu Hurairah tuan-tuan.
Tak ada Abu Hurairah pula kalau Umar panggil. Dia tahu aku dengar hang duit banyak. Ni Umar, Abu Hurairah ni. Hang nak siasat apa? Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah tak gunakan kedudukan dia, jawatan dia sebagai sahabat besar Nabi untuk dia nak kata dia tak salah. Dan Umar juga tak guna alasan ni hampa duk komplain ni, hampa kenal siapa dia? Abu Hurairah ni. Hampa duk report apa ni? Tak kira lah siapa pun. Apabila ada aduan, Umar akan bertindak. Demikian Umar buat pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang report Sa'ad, Umar turun, panggil. Cek. Sebab itu hebat Umar ni. Dia tak kata Sa'ad ni ahli syurga ni, report ni apa. Tak. Keadilan. Firm. Maka Abu Hurairah ni digantung lah. Siasat punya siasat memang betul lah. Dia jual lembu entah. Dia tak ambil duit projek ke, dia tak ada apa semua, tak ada. Memang dia tak makan toci ke apa ke, tak. Dia memang jujur, amanah. Kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku? Umar kata, okey tak apa, sambung balik jawatan. Malangnya tuan-tuan, Abu Hurairah dia rasa macam tak apalah. Dia macam galak sikit, dia kata tak apa, dia tak mau sambung. Dia nak terus sebagai da'i ataupun sebagai orang yang menyampaikan ilmu. Kaya dia, Abu Hurairah di hujung-hujung usia dia. Pasal itu kita kata tak salah untuk kaya kalau jalan untuk dia kaya itu jalan yang benar. Baik, kita sambung balik tang mana tadi? Abu Hurairah, cerita Abu Hurairah saja kita peringat balik kan. Kata dia daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, Man ghada, sesiapa yang pergi di waktu pagi. Ghada yakni zahaba sabahan. Ghada artinya dia pergi masjid pagi. Ghada zahaba sabahan, yakni dia pergi waktu pagi, pergi masjid. Au raha, dia pergi masjid waktu pagi. Au raha, raha ai ba'da zuhur, dia pergi pagi dan dia pergi selepas zuhur, yakni selepas masuk waktu zuhur. Artinya pagi dia pergi masjid, petang pun dia pergi masjid lah. Bahasa kita, dia ni senantiasa pergi masjid. Pasal itu Nabi kata pagi dan petang. Pagi dan petang ni maksudnya orang yang sentiasa pi lah. Mulazamah. Orang yang memang dia senantiasa duk pi. Dia kata kawan ni rajin siang malam pergi masjid, pagi petang pergi masjid. Bahasa kita kan. Artinya dia pergi masjid ghada au raha, pagi dan petang. Tuan-tuan jangan tanya pula, malam dia tak pi lah. Pi lah juga. Artinya nak habang lah, siang malam dia pi lah. Orang yang rajin pergi masjid. Macam tuan-tuan lah. Cantiklah hadis ni, hadis yang berhubung dengan tuan-tuan. Kerana tuan-tuan ni orang yang ghada raha, orang yang pagi main masjid, petang pun main masjid. Jangan main pasal nak makan sate lah. Ada satu masjid mana tahu, dia kata penuh malam tu. Pasal apa? Ada jamaah raya. Kan? Lepas tu AJK masjid pula buat arahan, kita tak boleh makan sampai habis sembahyang. Bagus lah dia bersembahyang kok kan. Cuma dapat pahala tak tahulah kan. Jangan makan sate. Sate hanya dibakar lepas sembahyang. Jadi depa pun tunggulah kan. Kalau balik awal tak boleh makan sate. Tak apalah. Baik. A'adda Allah Taala menyediakan untuk orang tersebut fil jannah nuzulan ay ad-dhiyafah. Apa dia nuzulan ni? Hidangan yang kita serve untuk tetamu. Ad-dhiyafah, hidangan yang kita sediakan untuk tetamu. Kita kalau kita jamu tetamu ni mesti sakal lah daripada hak kita duk makan selalu, betul tak? Orang habaq nak main rumah kita, takkan kita nak masak hak kita duk makan, mesti kita masak lain sikit, betul tak? Ad-dhiyafah artinya hidangan untuk tetamu, nak raikan tetamu. Dalam Islam memang kita sunnah lah, kita besarkan tetamu, raikan tetamu, ikram dhaif kan. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
Sesiapa yang dia mengaku dia itu beriman, dia mengaku dia orang beriman, dia mengaku kata dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, Nabi kata kena tunjuk bukti ya. Cakap saja tak mau, sembang saja tak mau. Mana bukti yang kata hang beriman? Falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tetamu. Tapi kalau tetamu mai ada rumah dia ayak secawan pun tak angkat, sembang kan. Beriman apa? Beriman ni bila tetamu mai dia kena sidang lah, kena jamu kan. Ini sampai tuan tetamu tanya ada ayak kosong, artinya dia tak bagus, iman dia tak apa, la yu'min, dia tak sempurna. Tuan-tuan, boleh jadi tak satu orang dia bagus satu bab, dia tak bagus bab lain? Boleh dia? Boleh jadi tak pada satu orang manusia dia ada beberapa sifat, dia mungkin bagus dalam bab ni, dia tak bagus dalam bab lain. Dia mungkin elok dalam bab tu, dia tak elok dalam tajuk lain. Ada tak? Ada. Pasal itu dalam Islam al-iman yazid wa yanqus. Pasal itu kita jangan duk pelik. Saya pelik ada ni ustaz, mai yang rajin tapi ada sisi gelap, ada sudut pandang negatif, ada berapa kekurangan. Kerana manusia ni tabiat dia ada ketika dia kuat dalam bab itu, ada ketika dia lemah biasa kan. Satu orang mungkin dari sudut ni tajuk tu bagus, tajuk apa? Tajuk baca Quran bagus, tapi mungkin tajuk lain, tajuk apa? Sedekah, mungkin tak bagus, biasa. Kerana pada diri manusia itu Allah kata apa? Fa amma man thaqulat, siapa yang berat amalan dia, artinya apa? Ada orang yang ringan lah amalan dia, ada orang yang banyak, ada orang yang kurang. Kesempurnaan itu hanya milik Allah dan Rasulnya. Jadi kita jangan pelik lah. Cuma sebagai orang beriman kita kena usaha memperbaiki diri kita, memperelokkan diri kita, bertaubat daripada kekurangan. Dan kita tak boleh kerana satu kekurangan kita tauk dia, tak boleh. Tak boleh tuan. Dia ni tak boleh pakai ustaz. Tajuk apa tak boleh pakai? Tajuk dia mungkin adalah tajuk dia. Adakah di atas satu tajuk kita buang dia? Tak. Banyak tajuk lagi. Pasal itu tuan-tuan bisa dengar tak? Satu orang yang digelar Kaldai. Kaldai. Nama dia Abdullah. Sahabat Nabi. Bukan challenge, bukan apa, cokir-cokirnya, sahabat Nabi. Orang panggil dia Al-Himar, Kaldai. Dia suka minum arak. Kaki minum. Tapi Nabi sayang tak? Nabi sayang. Satu sudut dia kaki botol. Satu sudut lagi dia suka buat lawak, dia suka hiburkan Nabi, dia suka entertain Nabi. Sehingga bila orang marah dia, Nabi tak bagi. Nabi kata jangan marah. Hampa jangan lebih lajak pada laju. Jangan kata kat dia. Kan? Nampak? Baik. Kadang-kadang macam tu lah, ustaz ke, tu imam ke, siapa ke, ada lah benda tak kena. Tak bolehlah satu dua tak kena kat tu imam kita nak tukar. Tu imam mana kita tak tukar, betul tak? Tengok-tengok ustaz tu minum diri. Majlis raya dia pergi minum diri. Abang kat jawatan kuasa, apa yang duk panggil dah ustaz ni? Itu minum diri makan tangan kiri. Ustaz apa? Mungkin ada sudut tak elok tentu. Mungkin dia tersilap ke, meja tak cukup ke, kan? Apa ada sebab dia ke? Allah ampunlah dia. Tapi dia satu dua sudut kita nak reject dia. Tak ada orang boleh jadi tu imam, tak ada orang boleh jadi ustaz, tak ada siapa yang sempurna, tak ada siapa yang ada salah silap. Hatta laki pun jenuh tukar. Mai jamuah raya ni bawa laki lain. Mai jamuah raya pula dia kata laki lain. Laki tu mangkit sayur, tukar laki lain. Sebab itu insan, manusia ada kurangnya, ada lebihnya. Maka agama tak hukum di atas satu tajuk. Agama tak nilai satu orang tu di atas satu tajuk, satu bab. Kan? Hadirin mukminin. Baik. Jadi orang ni man ghada ilal masjid, pasal saya tahu saat ni tuan-tuan semua akan buat keluar cerita dia ni memang rajin pergi masjid ustaz, tapi kalau kira dengan dia. Yang kita tak boleh kira tu kita jangan kira. Tang hak boleh berkira, kita berkira.
Baik. Nampak? Baik, sambung. Dia kata a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Setiap kali dia pi, Allah Taala akan buat satu hidangan dalam syurga. Satu hidangan dalam syurga. Maksudnya benda ni bila dia dapat? Dia dapat dalam syurga. Sekali tuan-tuan balik pergi tanya bini, ada apa-apa Tuhan hantar mai? Kacau saya. Ada Tuhan sangkut apa di pagar? Adakah Tuhan hantar mai apa food panda ke Grab apa ke mai hantar? Pasal apa ni tak order pun? Pasal hang pi masjid. Jadi kami mai hantar. Dah. Fil jannah. Sebab itu orang beriman apabila dia menelusuri hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakannya akan disebut fil jannah, habuan yang kita akan boleh dalam syurga. Sebab itu saya nasihat diri saya dan tuan-tuan, apabila kita buat sesuatu, kita tidak mengharapkan balasan dunia. Tuan-tuan mayang duha pasal apa? Nak pergi menega laku? Tak. Syurga Allah. Sebab itu Nabi kata nuzulan, hidangan itu, balasan itu, ganjaran itu di mana? Di syurga. Dan tuan-tuan, pasal apa Allah Ta'ala sediakan reward, anugerah ini kepada orang yang pergi masjid? Jadi tuan-tuan bila dengar ni, semangat tak nak mai? Semangatlah. Tuan-tuan boleh kira berapa kali tuan-tuan mai, berapa hidangan dah. Tuan-tuan jangan susah hati. Dia kata Tuhan tulis betul ke? Sagi ada aku pi Tuhan tak tulis, miss satu. Jangan risau. Jangan risau. Allah Taala ada apa? Raqibun atid. Ada penjaga yang duduk di sisi kita. Cuma saya nak cerita pasal apa Tuhan bagi besar untuk orang main masjid ni. Kerana masjid ni tempat yang Tuhan suka. Tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala baru sediakan kepada kita besar ganjaran dalam bulan Ramadan. Pasal apa? Pasal Tuhan suka bulan tu. Tuan-tuan perasan tak? Apa benda yang Allah Ta'ala besarkan ganjaran dia, yang Allah Ta'ala janjikan ganjaran yang besar? Kenapa? Kerana Tuhan suka benda tu. Pasal itu bila tuan-tuan tengok, pasal apa Allah bagi besar sangat ni? Pasal apa balasannya dahsyat sangat ni? Tuan-tuan ketahuilah, Allah suka benda tu. Jadi bila orang beriman, dia tahu Allah suka, apa tanggungjawab dia? Dia wajib suka benda yang Tuhan suka. Nampak? Jadi sebab itu bila kita main masjid, kita rasa seronok. Kita rasa satu perasaan cinta. Kerana apa? Kerana Tuhan suka masjid. Sebab itu ada hadis yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, yang mana Nabi SAW sebut dalam riwayat Muslim. Nabi SAW kata, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Ahabbul bilad, tempat dalam dunia ni yang paling Tuhan suka, masajiduha, masjid-masjid dia. Pasal itu tuan-tuan, bila kita suka satu benda, orang pun suka benda tu, kita akan bagi kelebihan pada orang tu. Kan? Kita syok Contoh, tuan-tuan suka makan durian. Jumpa orang yang suka juga makan durian. Oh, tuan-tuan kata kita geng Kita kamcing kita satu kepala kan. Pasal itu, apabila Allah kata sebagai orang beriman ni, bila dia dengar Allah suka, dia paksa diri dia untuk suka benda tu. Pasal apa? Kerana cinta. Betul tak? Kadang-kadang satu benda tu kita tak suka, tapi oleh kerana orang yang kita sayang tu dia suka, kita pun buat-buat suka pi. Kan? Banyak cerita contoh makanan. Dia mungkin tak suka budu, tapi dia nak menikah dengan orang Kelantan. Dia kena berlakon, dia suka. Pak mentua dia, bakal pak mentua dia tanya, silap jawab, kanser mampu. Pak mentua dia tanya, bakal pak mentua dia pergi jalan, suka budu. Allah, saya kalau tak ada budu tak makan nasi. Boleh jadi menantu kami lagu tu.
Dia bau melugai dah. Makanlah sambil telan, tak berpak dah, telan minum ayam. Bini dia tanya, tunang dia tanya, abang bukan tak suka? Aku memang tak suka, bau aku naik melugai. Macam mana hampa orang Kelantan boleh makan busuk? Tapi abang makan pasal apa? Pasal aku nak minta orang Kelantan, aku nak belajar. Kita paksa. Sebab itu orang beriman bila dia dengar Tuhan kata ahabbul bilad, walaupun masjid itu mungkin tak cantik, mungkin masjid itu tidaklah seelok rumah dia, rumah kita mungkin lebih elok pada masjid itu, ataupun banyak tempat atas dunia ni yang lebih cantik, yang lebih sejuk, yang lebih indah, yang lebih seronok, tapi kita sayang masjid ni kerana apa? Masjid ni kita sayang dia bukan kerana cantik dia tu, bukan kerana sejuk dia tu, bukan kerana memang benda-benda tu penting lah, tapi kerana apa? Lillahi ta'ala. Sebab itu bila kita cinta satu benda tu kerana Allah, cinta itu dia panggil hubbun dini, cinta kerana agama. Siapa dia kata hang suka pi padang besar, makanan dia sedap, artinya dia cinta tu kerana dunia. Dia kata siapa hang suka pi Cameron Highland, sejuk, dunia. Dia kata siapa hang suka pi masjid? Tuan-tuan, siapa kita suka pi masjid? Jawapan itu yang mahal. Apabila kita kata aku suka pergi masjid kerana Allah. Itu hebat orang yang main masjid ni. Tapi dalam kita duk kempen main masjid, dia celapak pergi Qabat Gunung Cerai. Ni saya nak cerita sikit lah. Tuan-tuan hadirin mukminin, barangkali sebahagian kita pernah pergi Mekah atau Madinah. Pernah pergi lah kan? Umrah ke haji ke. Di sana mungkin sebahagian kita akan dibawa ziarah luar. Pergi mana? Gua Uhud. Gua pula dah. Bukit Uhud. Jabal. Mana lagi? Gua Hira. Gua Thur. Adalah 2-3 tempat lagi. Masjid ni, bukit ni, gua ni. Dia panggil tempat-tempat tarikh, tempat-tempat bersejarah, historical place. Tempat-tempat yang kita pergi kerana ada peristiwa dia. Tapi kalau tuan-tuan tak pergi tak apa. Setengah orang dia pergi masjid, dia pergi Mekah, dia kata saya tak ikut ke ustaz. Saya tak larat, saya demam. Oi, hang jangan duk buat perangai. Tak sah umrah hang ni. Ada dalam celah-celah tu duk tak larat nak pergi masjid, dia boleh pergi Qabat Gua Hira. Dia pergi mana lelaki hang? Qabat naik Gua Hira. Bukan tak larat ah. Oh, dia gagah juga nak pergi. Yang kita ajak pergi masjid tak larat duk sembahyang ke hotel, tentu dia Qabat pergi Gua Hira. Gua Hira tu tak termasuk dalam rukun umrah pun. Nak naik Gua Hira tu kena naik bukit tu. Tapi saya nak habaq kat tuan-tuan, gua apa pun atas dunia ni sama ya di sisi Tuhan. Gua kelam ke, gua apa ke, gua cerah ke apa, tak ada fadilat. Sebab itu Nabi SAW, Nabi sebesar-besar tok guru, sebesar-besar wali, sebesar-besar syekh, tak lebih daripada Nabi. Nabi kita suruh kita Qabat apa? Nabi pergi Gua Hira untuk terima wahyu. Nabi pergi ke Gua Thur berlindung ketika hijrah. Nabi pergi berperang di Uhud. Banyak tempat Nabi pergi. Nabi suruh kita pergi. Ni tempat yang memang Nabi pergi ni, memang confirm Nabi pergi. Ada sejarah, ada hadis dia, Nabi pergi. Peristiwa itu berlaku di situ. Sabit, sahih. Nabi suruh pergi. Nabi suruh pergi tak? Dah. Nabi tak suruh. Nabi kata apa? Nabi kata jangan kamu bersusah payah, jangan kamu berhabis duit, melainkan hanya ke 3 masjid. Nabi suruh pergi 3 masjid. Masjidil Aqsa, Masjid Nabi dan Masjidil Haram. 3 masjid ni hampa berhabis duit, hampa bersusah payah, hampa pergi
Tengok masjid ni. Kalau hampa sihat, hampa elok, hampa pi. Nabi tak kata kat sahabat, ziarahlah Gua Uhud. Ziarahlah Gua Hira. Kerana sesungguhnya aku terima wahyu di situ. Sahabat tak pi. Saya nak sebut kerana apa? Kerana ada unsur-unsur perkara yang berat yang berhubung dengan akidah. Bila sebahagian pihak pergi Gunung Jerai. Gunung Jerai tu, kalau pergi Gua Hira tu boleh tahan lagi lah pasal Nabi pi. Yang pi Gunung Jerai tu tak tahu siapa celah mana pi. Sebahagian orang saya faham dia pergi Kayu Gerek. Tak apalah. Dunia Kayu Gerek. Ada sebahagian orang dia pergi nak tegak gambar, ada sebahagian orang nak pergi minum kopi atas tu. Saya sendiri pun tak pernah sampai Gua Gunung Jerai tu. Dan ini benda-benda yang betul-betul karut. Benda-benda yang tak masuk akal. Benda-benda yang betul-betul menyelisihi usul akidah Islam. Apabila kita percaya ada satu tempat yang berkat tanpa ada nas yang sebut. Mana ayat Quran hadis dikatakan Nabi Adam turun di situ. Tuan-tuan, model dikatakan ni siapa pun boleh. Kita di Perlis ada gunung apa? Ada gunung? Gunung Medan. Dikatakan Nabi Ibrahim berkahwin dengan Sarah di Gunung Medan. Dikatakan Nabi Ayub yang lega sakit ulat tu, dia pergi cedok ayak di Gua Kelam. Mak kalau semua pakai duk dikatakan. Oi, lingkup agama. Ini jenis pok-pok tak ketahuan pala ekok ni. Sebab itu Islam agama bersih. Apa gunung ke apa ke, pasal apa yang tuan-tuan pergi naik Gua Cenderawasih? Pasal apa? Pasal tuan-tuan nak hiking, nak bagi kuat, nak bagi sihat, bagus. Tapi kalau tuan-tuan duk pergi ambil berkat Tok Sami tu, karut. Maka sebab itu Islam akidah dia jelas. Tuan-tuan main masjid pasal apa? Pasal ini perintah Allah. Innama ya'muru masajid Allah. Tapi kalau tuan-tuan kata saya pergi naik bukit ni pasal nak lihat kebesaran Allah, nak lihat keagungan Allah, pasal Allah kata lihatlah alam ini, lihatlah bagaimana Tuhan ciptakan unta. Yes, itu ada suruhan. Tapi pergi duk mandi, pergi semayang 2 rakaat atas gunung. Tuan-tuan tahu tak cerita ni? Pergi duk mandi sunat atas tu, pergi duk semayang sunat, pergi duk berdoa. Apa punya kamjat tu? Pasal itu orang yang mengaji akidah yang jelas, akidah Nabi, dia tak akan buat benda ni. Orang-orang yang pergi buat benda ni, orang yang celaru dalam akidah, orang yang tak jelas. Mungkin di mulut dia wujud qidam baqa hafal, tapi dia tak faham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Saya pun tak mau ulah panjang. Cuma saya kena jawab juga sikit. Pasal nanti Tuhan tanya, cakap tak cakap? Selepas Nabi dapat wahyu dilantik menjadi Rasul, Nabi pi lagi tak Gua Hira? Nabi pi tak? Tak pi. Sepanjang hidup Nabi SAW, Nabi pi mana? Nabi pi masjid. Nabi sampai di Quba. Quba kan, Nabi buat masjid. Pergi Quba. Nabi tak tanya pula, di Quba ada gua apa? Ini akidah. Tuan-tuan jangan buat, bukan kalian kira ni. Dia pun kata, lama ada hajah sakit lutut. Lama dah. Buat KPJ pun tak mau lah. Cucuk pun tak mau lah. Tukar bor besi pun tak mau. Tak try pergi basuh ayak Gunung Jerai tengok. Nampak tak? Hajah tu pun main masjid duk mengerek tiba-tiba. Pergi mana hajah tu tak nampak 2 hari. Pergi duk mandi yang Gunung Jerai. Hajah tak hajah, khurafat. Saya tahu banyak klaim Tok Wali ni pi, Tok Wali ni pi.
Saya tak tahu wali ni, saya tak tahu hak mana betul. Yang betul ada wali satu ya, wali band. Bandi Amok dulu kalau tak silap saya. Yang tu betul wali. Yang lain tu semua mengaku wali. Kita tengok wali apa? Isap rokok. Takkan wali isap rokok? Hadirin mukminin, cukup. Jadi jelas kepada kita, Tuhan suka masjid. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kenapa Tuhan suka masjid? Kerana masjid itu di dalamnya banyak disebut nama-nama Allah. Nampak? Masjid ni kita sebut nama siapa paling banyak? Nama Allah. Kemudian di dalam masjid itu dilakukan ketaatan dan ketakwaan. Nampak? Pasal itu Allah suka. Pasal masjid ni kita main buat apa? Buat ibadah. Pasal itu jangan main masjid ni nak berkelahi. Jangan main masjid ni nak berebut jawatan. Main masjid ni nak cari salah orang. Tak. Main masjid untuk apa? Untuk kita mengimarahkan masjid. Itu tujuan dia main masjid ni. Sebab itu orang masjid ni kena harmoni. Dan syaitan dia akan cuba mengganggu gugat hati-hati orang masjid ni. Dia nak suruh orang masjid tak semayang. Memang kaki semayang, betul tak? Orang masjid ni dia nak kacau kot mana? Syaitan nak kacau tak bagi semayang kaki masjid. Nama pun kaki masjid. Dia nak kacau kot mana? Dia kacau supaya berkelahi. Nampak? Dia akan pi kok mana dia boleh masuk. Ini kita kena jaga, talbis iblis. Hadirin mukminin. Kemudian dalam hadis itu juga kita dengar Nabi SAW kata yang paling Tuhan benci pasar, aswaq. Jamak daripada suq. Suq tu satu, jamak dia aswaq, pasar-pasar. Pasar ni termasuklah apa? Pasar raya, pasar mini, pasar tani, pasar malam, pasar apa semualah. Tempat orang berniaga. Pasal apa? Kerana tempat orang berniaga ni fahamlah tuan-tuan. Tempat orang muhung, tempat orang mengecoh, tempat orang bersembang tak elok, pasar. Payung tak pasang lagi, payung baru duk buka, tak pasang lagi, maikah nak habis dah. Hang bukalah payung tu dulu, maikah nak habis dah. Nak habis apa, hidang pun dah. Hak berapa hari duk kira tuang kuah kat atas ya, duk golek mai tuang kuah. Kita pun tokok-tokok air, tokok ayam ke tokok buluh. Kerah, balik sakit perut. Pasal apa? Jual perangat. Jadi tempat-tempat bohong, tempat cakap tak elok, tempat yang banyak kemungkaran Tuhan tak suka. Pasal itu bila kita pi pasar, tuan-tuan pi main masjid nak tengok betih orang, paha orang pun payah, betul tak? Kita nak tengok paha orang main masjid pun payah. Tak mana nak kelih paha orang. Aman sentral lah. Duk astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Palih belah kiri paha kono, palih belah kiri paha kono, kan. Astagfirullah. Main masjid, tenang ya kita tengok. Semua tertib dah. Faham tak? Korang-korang kan pi. Ini dalam minggu ni 3 kali dah aman. Ar-Rahim titi tok bandak, muka tak kelih lagi. Jaga, beringat. Tak apa, duk sihat lagi, sembang pandai. Tuhan bagi tersandak, reti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tatahhara fi baytihi thumma madha ila baytin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatuhu ihdaha tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Ini hadis yang kedua riwayat Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man tatahhara. Yang ni dia letak nombor 2. Tadi dia kata siapa pi masjid ya, umum. Artinya kawan tu tak ambil wuduk pun tak apa, tak wuduk. Sebahagian kita kadang-kadang ambil dah siap-siap di masjid, di rumah. Kadang-kadang kita ambil di masjid. Ada beza? Ada beza. Ada tak beza ambil wuduk di rumah dengan ambil wuduk di masjid? Ada beza. Beza kecil ke beza besar? Beza besar. Kalau siapa yang dengar hadis ni macam tak mau ambil di masjid tu, teringat tengah jalan tak ambil lagi, patah balik U-turn. Abang pasal apa U-turn? Terlupa apa? Aku terlupa wuduk. Tak apa, sehari sampai masjid kita ambil pala paik banyak di masjid, air pun banyak, takut apa? Tak, ada kelebihan dia. Tu orang mengaji. Patah balik. Pergi ambil wuduk. Pasal apa? Pasal ada hadis
yang Nabi SAW letakkan syarat, siapa yang tatahhara, wudu di rumah, walau di masjid pun boleh, tak salah. Dia tak pasal apa hang duduk di luar aku tengok tak mayang, aku tak ambil wudu, tak ambil di masjid. Tak boleh, kena ambil di rumah. Yang ni satu bab lah. Satu bab lah. Bukan tak boleh, tapi kelebihan. Dia kata sama ya, wudu tu juga awak wudu di rumah basuh kepala dulu. Lah, bukan, dia ada kelebihan dia lah. Orang yang apabila dia ambil wudu di masjid ni apa dia? Dia punya persiapan dia, qasak dia, matlamat dia tu lebih jelas. Sebab orang main masjid ni banyak sebab. Banyak. Dia kata, "Hai, pergi masjid." Banyak sebab. Nak main set. Ni bumbung tercabut, main masjid. Nak saya untuk ambil. Tapi orang yang bila dia ambil wuduk di rumah, apa dia tujuan dia? Tak ada lain lah, dia main mayang. Tapi ada orang dia main masjid, dia tak ambil yang mayang. Dia kata, "Abang, tak ambil yang mayang." Dah, aku bukan nak pergi mayang, aku nak ambil cop ni menikah. Nampak? Pasal itu qasak tu, dia punya matlamat tu lebih jelas kalau dia ambil wuduk. Pasal itu tuan-tuan, kita ambil wuduk di masjid. Dia ambil di rumah. Hadirin mukminin. Nabi kata, "Man tatahhara," sesiapa yang telah berwuduk, bersuci, fi baitihi, di rumahnya. Kemudian madha, dia menuju ila baitin min buyutillah. Nampak? Nabi guna istilah apa? Baitun min buyutillah. Rumah daripada rumah-rumah Allah. Masjid ni rumah siapa? Masjid ni Baitullah. Apa dia makna Baitullah? Rumah Allah Ta'ala. Jadi bukan hak mengusi, bukan hak siapa-siapa, hak Allah Ta'ala. Jadi kita mesti ada semangat apa? Semangat nak jaga rumah Allah. Siapa-siapa yang main masjid ni, dia kena rasa hak dia, hak bersama. Sebab Allah, Nabi kata baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Dan tak ada siapa yang boleh duk pergi tunjuk kuasa pelik lebih pada orang. Pasal itu tak ada siapa boleh duk larang orang tak tahu Allah. Dia tahan jangan duk main. Ada orang dia tak bagi untuk main. Kalau rumah dia tak apa, tuan-tuan panggil makan kenuri, tuan-tuan panggil makan kenuri, tuan-tuan tak panggil 2-3 orang, boleh tak? Boleh, pasal tuan-tuan tuan rumah. Dan orang lain pun tak boleh paksa. Dia tahan jangan lupa panggil aku. Ikut suka rumah aku. Tapi bila kita sebut masjid, dia apa dia? Masjid apa? Baitullah, rumah Allah. Tak kira lah yang lebih kita duka cita tuan-tuan, dia ungkit hak yang Tok Wan dia wakaf. Kita hampa buat elok hari ni, tanah ni pun Tok Wan aku wakaf. Ada tuan-tuan, saya terlibat sikit lah dengan wakaf ni. Ada duk pegang kata wakaf tu dia punya lagi. Bila kita sebut wakaf ni, tak ada hak kita dah, putus lah. Kita serah ke Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang berebut harta wakaf ni, dia berebut dengan Allah Ta'ala. Pasal wakaf ni dia bagi kat Allah Ta'ala, bukan bagi kat masjid, bukan bagi kat bait, bukan bagi kat Baitul Mal, dia bagi kat Allah Ta'ala. Boleh pergi minta balik pula. Setengah masjid lama yang Tok Wan dia wakaf, dia pergi minta balik. Kita tak buat masjid ke? Mai boleh? Tanah wakaf mana boleh ambil balik lah. Melainkan dia wakaf bersyarat dan sebagainya, panjang cerita lah. Tapi kita tak boleh bagi, tak boleh minta balik lah. Benda kita wakaf, kita tak boleh ambil balik. Nampak? Sebahagiannya, bukan semua, sebahagiannya yang orang naik meluat ni pasal apa? Pasal AJK tu lebih pada Allah Ta'ala. Siapa hak dia? Sebahagian lah, bukan semua. Masalah bila kita sebut sebahagian ni, dia berasa dia. Dia kata kat aku tu. Lepas tu dia bila dia berasa kata kat dia, dia pergi cucuk pula jawatan kuasa. Hampa jangan panggil dia ustaz ni, dia kata kat kita. Ini tak kita sebut sebahagian. Masjid hak semua. Apa sahaja kebaikan untuk masjid, ahlan wa sahlan, kita tak boleh larang. Dan siapa-siapa yang cuba memporak-perandakan masjid atau cuba untuk mencemarkan kesucian rumah Allah yang Allah kata mari untuk ibadah, maka kita kena sekat dan halang dia. Kerana kita bertanggungjawab jaga rumah Allah ni, amanah ni. Itu besar apabila satu orang berhubung dengan rumah Allah Ta'ala. Walaupun surat lantikan tu maib, tapi dia adalah khadim. Pasal itu tuan-tuan tengok, Raja Saudi, dia tak kata dia Raja Saudi, dia kata apa?
khadimul haramain. Khadimul haramain, penjaga, khadam dua tanah haram. Dia bahasakan diri dia, Raja Saudi tu, dia bahasakan diri dia sebagai apa? Khadam, hamba kepada dua tanah suci. Dia diberi kuasa oleh Allah untuk jaga tanah haram tu. Pasal itu kita nak kata tak lebih kurang dekat Saudi pun jaga-jaga, kan? Takkan Tuhan bagi kat orang kafir, kan? Takkan Tuhan bagi kat orang sesat, kan? Tuhan bagi Mekah dengan Madinah kat orang sesat. Berat bahasa orang tu, kan? Pasal itu tuan-tuan nak kata pun kena jaga-jaga. Setengah orang dia cakap dia tak sedar, kan? Hadirin mukminin. Baik. Ada satu penceramah dia pergi Mekah. Dia duduk ceramah-ceramah, lepas tu dia dengar duk pasang tik kata jangan duk doa, jangan duk apa. Dia kata ini Wahabi. Dia kata yang duk ceramah tu Wahabi pasal tak bagi duk buat khurafat. Memanglah dia kata kawan tu Wahabi pasal tak bagi buat khurafat. Pasal apa? Pasal dia tekong khurafat. Dia ketua segala khurafat. Pasal itu tuan-tuan, satu orang yang main nombor ekor, bila orang larang main nombor ekor dia marah. Tuan-tuan tak main nombor ekor. Ni baru ni dia kata khutbah tajuk rokok. Khutbah tajuk rokok. Siapa yang isap rokok berasa tak? Berasa lah. Siapa yang tak isap tak berasa. Bila dia kata jangan buat khurafat, siapa yang tak buat tak rasa. Tapi kalau dia memang duk tekong khurafat, dengar perkataan khurafat, bangin. Faham macam tu lah. Kata orang Melayu, kata hang tuah, kata hang jebat, kata hang lekiu, kata hang lekir, kata hang kasturi. Siapa makan cabai, dia yang pedas. Riwayat secara bersanad. Ya. Faham ambil tak? Faham sudah. So dalam hadis ni dia kata ila baitin min buyutil liyaqdiya faridatan. Dia ada tambahan. Tadi dalam hadis pertama dia kata siapa pergi masjid waktu pagi dan petang, dia tak habaq pun sebab apa? Boleh jadi pergi mengaji, boleh jadi pergi cuci, boleh jadi pergi urusan apa semua, dia tak habaq. Tapi siapa pergi, bagus. Tapi dalam hadis yang kedua, Nabi sebut liyaqdiya faridatan min faraid. Dia pergi itu untuk apa? Semayang wajib. So hadis yang kedua ni dia rincikan sikit. Nombor satu tak sebut ambil wudu. Nombor satu juga tak sebut semayang fardu. Dia kata siapa pi bagus. Nombor dua dia rincikan sikit. Dia kata apa? Siapa pi dalam keadaan berwudu. So kita kena jelas. Yang besarnya bukan takat pi saja. Pi dalam keadaan kita ada wudu. Dia kata ustaz, saya jenis angin dah ambil dah. On the way nak pi nak terkentut. Macam mana? Kalau saya kentut tak dapat tak fadilat tu? Dapat jangan tahan pula jadi penyakit. Nabi pun tak bagi yang kita tahan kan. Kalau nak kentut-kentutlah, jangan tahan. Tak apa main masjid kita ambil lain. Dapat. Innamal a'malu binniyat. Kan? Kita ada niat dah, kemudian luar kawalan kita benda nak kentut, bukan kita atuk. Tuan-tuan atuk pukul 3 pukul 4 nak kentut. Hang kentut kau apa? Aku atuk dah, aku set dah pukul 11 sekali, pukul 2 kali. Dia benda luar daripada kawalan kita. Benda luar daripada kawalan kita, Tuhan hukum dah. Benda yang tuan-tuan tak tentukan, benda yang tuan-tuan tak ada kuasa nak tentu, nak atuk, Allah hukum tak? Tak. Pasal itu Allah tak hukum satu orang kerana dia beranak Hindu. Allah tak hukum satu orang kerana dia beranak Buddha, kerana bukan dia pilih. Tapi bila dia besar, dia akil balik, dia tak pilih Islam, masa tu problem. Nampak? Benda yang Tuhan tak bagi kita pilih, tuan-tuan ingat kaedah dia, benda yang bukan pilihan kita, kita tak bersalah, tak berdosa. Tuan-tuan faham? Pakai baju azan. Tak bila azan lah, tak bila kita sambung. Okey. Baik, sambung balik. Kita habis sikit hadis ni untuk kita tangguh insya-Allah. Kemudian dia kata liyaqdiya faridatan min faraidillah. Dia pergi itu untuk yaqdi. Dia menunaikan faridatan, satu kefarduan, yakni semayang fardu, min faraid, daripada semayang fardu. Apa maksud hadis ni? Hadis ni menunjukkan kepada kita semayang yang disuruh buat di masjid tu semayang apa? Semayang fardu.
Pasal itu dia kata liyaqdiya fariidah min fara'id. Jelas dia sebut semayang fardu. Sebab semayang sunat afdal di rumah. Jadi tuan-tuan ni baguslah. Pasal apa? Pasal tuan-tuan main semayang fardu di masjid. Bila lagi tuan-tuan main semayang fardu di masjid? 5 waktu lah. Semayang Jumaat. Sebab itu kita tengok semayang sunat Nabi akan buat di rumah. Di rumah. Pasal itu Nabi kata sebaik-baik salat selain daripada fardu, dalam riwayat Muslim, sebaik-baik semayang afdalus salah, kecuali maktubah, kecuali yang fardu main masjid. Ada orang tanya, dia kata kalau jamaah di rumah pakai jamaah tak? Saya tahu benda ni beza pendapat lah. Cuma kalau bagi saya, pandangan bagi saya lah, pendapat saya tengok ulama-ulama yang kata bila sebut jamaah, dia merujuk kepada masjid. Bila dikatakan semayang berjamaah tu, semayang berjamaah merujuk pada mana? Masjid. Kerana dalil cukup banyak. Warka'u ma'ar raki'in, pergi rokok bersama orang-orang rokok. Nabi kata, aku nak suruh orang lain main jadi tu imam, aku nak kutip kayu api pergi bakar rumah. Walaupun hadis itu merujuk kepada sembahyang Jumaat dan sebahagiannya perbincangan panjang, tapi kalau kita luahkan sembahyang di rumah, dia tahang tak mayang jemaah. Mayang aku jemaah, tak nak nampak muka dia masjid. Tu dia lah hang mengaji tak habis. Aku berjemaah tapi dia di rumah, aku imam, bini aku makmum. Kalau kita luahkan semayang di rumah pun boleh dianggap berjamaah, tutup masjid. Bang Zul, lama tak nampak? Saya banyak masjid. Malam ni masjid tua, esok masjid muda. Bini 4. Kalau saya tanya tuan-tuan mau ke semayang dengan bini tuan-tuan? Saya pun mau. Kita pakat mayang dengan bini kita, tak payah main masjid. Tu imam kena main lah pasal allowance. Waktu kita tak boleh kacau. Kalau tu imam pun jaib kata, tak apa, kalau tu imam nak jemaah di rumah pun boleh allowance kita bayar juga. Orang tu imam pun jemaah di rumah. Tu bila ada bini? Ada? Dan kalau kita luaskan takrif itu, jemaah juga dikira di rumah dengan anak bini, maka apa maksud Nabi main masjid? Maka sebab itu saya cenderung kepada pandangan yang kata jamaah dalam hadis, jamaah di masjid. Di masjid. Wa imma surau dan sebagainya tak apalah, tapi jamaah itu mari kena keluar. Pasal itu hadis-hadis suruh kita keluar, berjalan, pergi. Kelebihan keluar tu. Pasal apa ada bab kelebihan keluar masjid tu? Kerana dia suruh kita pergi masjid. Hadirin mukminin. Baik, sekarang kita sambung balik hadis ni. Dia kata faraid min faraid. Tak boleh tak kalau kita nak sembahyang sunat? Boleh. Kerana ni bukan soal sah batal. Ni soal apa? Afdal. Kalau tuan-tuan tanya sah tak kita sembahyang sunat di masjid? Pasal kalau tuan-tuan, lama mana kita boleh sembahyang sunat kan? Macam sekali ba'diyah insya, lama mana? Ba'diyah ni, lama mana kita boleh sembahyang ba'diyah ni? Selagi mana waktu tu ada. Tuan-tuan boleh sembahyang ba'diyah luhur ni selama mana waktu luhur. Lagi tak asar boleh sembahyang. Faham tak? Jangan sembahyang luar pada waktu ya. Baik. Tapi barangkali kalau kita balik pergi di rumah, cabaran dia agak besar lah sikit. Harus kalau kita balik pada rumah kan. Melainkan orang-orang yang memang kuat iman dia, kuwah. Memang dia betul-betul sabar. Dia balik di rumah pun dia hampak sajadah Allahu Akbar. Tapi balik-balik di rumah ni, faham ambil ya. Bini rebus jagung ke apa ke, goreng cucuk kembung ke apa ke, dia tak minum lah bang, baru goreng. Goreng tu goreng harus bak dia apa bak dia. So pasal tu sebahagian orang afdal dia buat di masjid. Orang tanya awak tak balik buat di rumah? Memang betul afdal buat di rumah, tapi bagi diri aku sendiri afdal di masjid. Pasal kalau aku balik, pasal afdal ni dia berbeza antara satu orang dengan orang lain tuan-tuan, dia tak sama. Satu orang yang memang jenis tidur tak mangkit dah, afdal dia semayang bila? Sebelum ke selepas?
Orang tanya nak mayang witir ni ustaz sebelum tidur ke lepas tidur? Afdal, kita tanya dia balik. Hang kalau tidur hang mayang subuh ke apa? Saya kalau tidur subuh 6.45. Hang mayang siap-siap lah witir. Pasal orang tak sama betul tak? Setengah orang pukul 3, pukul 4 dia akan bangkit. Setengah orang pukul 3, pukul 4 baru nak tidur. Jadi pasal itu bila orang kata tang mana afdal, secara umumnya witir terbaik kita buat dekat nak subuh. Itu yang paling afdal. Tetapi dia tengok depend pada keadaan diri kita. Kalau jenis tuan-tuan subuh pun tak ketahuan hala waktu, subuh pun tak tahu pukul berapa, dekat-dekat nak habis waktu, maka sekejap lagi sebelum tidur tuan-tuan buat siap-siap witir. Buat siap-siap. Afdal tuan-tuan buat daripada tak buat langsung. Ini duk idak. Tak apalah ustaz, kita ambil hujung lah. Tak apalah ustaz, kita ambil hujung lah. Berapa kali dah buat? Takat ledak lagi lah. Afdal kita buat sebelum. Baik. Sekarang tuan-tuan hadirin mukminin, pasal tu tanya diri kita. Kemudianlah hadis ni hujung dia kata apa? Kanat khutwatuhu ihdaha tahuttu khati'ah. Kerana setiap langkah khutbah, setiap langkah dia berjalan pergi masjid itu, tahuttu, memadamkan khati'ah, dosa dia. Dan satu langkah lagi mengangkat, tarfa', rafa'a yarfa', tarfa' darajah, mengangkat kedudukan dia. Hadis ni dia rujuk pada perkataan jalan kaki. Pasal itu dia kata khutwah. Pasal itu dalam Quran kata wala tattabi'u khutuwat. Jangan kamu ikut jejak langkah setan. Langkah tu, jejak langkah tu kaki lah. Soalan kita hari ni, kita siapa yang jalan kaki? Saya sebenarnya tak jalan kaki. Sebahagian kita tak jalan kaki. Hadis ni dia sebut jalan kaki kerana pada adatnya orang akan mai masjid dalam keadaan jalan kaki. Artinya dia sebut tu apa? Pada kebiasaannya. Sekali lagi janganlah tuan-tuan pakat main dengan jalan kaki pula. No. Tak, dia bukan kata jalan kaki tak. Saat ni Tuhan nak kira macam mana? Jangan baca Tuhan lagu kita. Tuhan kata selangkah padam dosa, selangkah naik darjat, selangkah boleh pahala. Lah kita tak langkah, kita pusing tayar. Macam mana Tuhan nak kira? Hang jangan baca Tuhan lagu hang. Hang nak timbang berian tu 3 kali letak tak boleh harga lagi. Allah dia maha mengetahui. Dia sebut langkah, tapi walaupun orang tu tak langkah, tapi dia tahu kadar pahala dia. Sebab itu kata para ulama, ini serah kepada urusan Allah Ta'ala. Cuma tuan-tuan, hadis ni dia seolah-olah nak ajar kita, apa dia? Kesusahan kita ada pahala di sisi Allah. Betul. Setiap daripada kita ni Allah akan nilai pada kadar susah dia. Sebahagian tuan-tuan main sama tak? Saya dengan tuan-tuan main tak sama. Ada orang yang dia lebih berat, dia susah, dia sakit, dia main juga. Adakah sama di sisi Allah? Tak sama. Sebab itu ada hadis, banyak 2-3 hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala, nabinya juga sebut benda yang sama. Apa dia? Orang yang duduk jauh tak sama dengan orang yang duduk dekat. Orang yang berjalan kaki tak sama dengan orang yang berkenderaan. Dulu orang pergi Mekah naik kapal laut berbulan-bulan. Sekarang orang pergi Mekah naik kapal terbang 8 jam. Sama tak? Tak sama. Pahala dulu lebih susah daripada pahala lah. Lepas tu kita tak payah pergi naik kapal terbang, kita pergi kapal laut bagi pahala. Dah. Dia bukan satu bahaya tuan-tuan. Okey. Allah akan kira berapa susah kita. Tuan-tuan kena ingat ayat ni. Allah akan kira betapa susah. Tuan-tuan jangan risau. Ada orang memang dia teruk nak main, tapi kita dilarang buat teruk. Faham tak? Macam mana tu? Macam ni. Dia ada kereta, tapi dia pergi jalan kaki. Bila dia sampai, orang bagi salam. Bukan tu imam, penceramah bagi salam. Assalamualaikum, dia baru sampai. Dia terlambat, aku jalan kaki. Mana kereta? Kereta senang, kurang pahala. Jalan susah, lebih pahala. Yang ni tak faham.
Allah akan bagi pada kadar susah kita, tapi dia tak suruh kita pi cari susah. Tuan-tuan, rumah tang tu cross jalan sampai masjid. Susah tak? Tak. Nu, pusing. Dia kata, aku nampak hang duk pi kola baru mai aku ni. Bagi susah. Yang tu dia tak panggil bagi susah, yang tu dia panggil buat bagi susah. Tak. Faham tak? Allah Ta'ala yang mana memang susah kita dia kira, tapi dia tak suka kita pi cari susah. Orang yang memang dia puasa tengah hangat, kerja tengah hangat, ada pahala dia lebih. Tapi tuan-tuan yang tak ada kerja tengah hangat, tak payah duduk pergi berdiri ya tengah hangat. Dia tak bangun sup, pasal apa tiap-tiap tengah hari saya nampak duduk terpacak tengah hangat, aku nak bagi pahala lebih. Yang tu dah, yang tu bukan boleh pahala, yang tu boleh dosa. Faham tak? Pasal tu kita ada orang dia ada duit banyak. Ini cerita betul. Ada orang duit banyak. Orang yang duit banyak bila pergi Mekah, ambil lah hotel dekat. Kan? Menara jam tu, bayarlah lebih duit dah. Orang yang tak boleh duduk menara tu pasal tak ada duit. Faham tak? Okey. Tapi kawan ni duit ada, tapi dia duduk tu 300 km duduk sama dengan Bangladesh. Bangladesh tu pasal dia tak ada duit. Bangladesh ni dia pergi subuh, dia balik Isyak. Orang Melayu pergi subuh, Qabliyah pun balik dia buat di hotel. Jadi dia duduk dekat. Dia duduk dekat pasal dia mampu, dia boleh main, ada pahala dia. Tapi dia tak boleh guna alasan, pasal apa hang ambil hotel jauh? Lagi jauh, lagi besar pahala. Hang tak payahlah duk buat alasan pahala. Hang cakaplah terus terang. Apa dia? Hang kedekut. Tak payahlah duk berbahasa bahasi, nak ambil jauh, memang hang kedekut. Ada hok peri mai tidur masjid pun hang duduk tu. Saya nak habaq apa tuan-tuan? Kita ada nilai susah dia. Satu orang simpan duit sikit baru boleh pi. Allah nilai lain. Macam selalu saya sebut. Satu orang nak main masjid kadang-kadang kayuh gerek. Memang dia tak ada, dia ada gerek semangga tu ya. Allah kira. Tapi siapa yang sengaja cari susah, buat bagi susah, yang ni bukan agama. Pasal itu Aisyah kata ma khuyran nabi. Aisyah yang kata Allah kalau bagi Nabi pilih, dia tak akan pilih melainkan aisaruhuma, yang mana paling mudah waktu dia ambil. Awak dia nak hak pahala sikit tak? Kerana dia tahu tabiat agama Tuhan tak suka. Yuridullahu bikumul yusra. Tuhan yang kata dalam Quran, Tuhan nak benda senang. Wala yuridu bikumul usra. Tuhan tak nak kamu payah. Tapi kalau memang kita payah, Allah akan bagi pahala lebih. Jangan cari payah. Hadirin mukminin, mudah-mudahan dua hadis ni memberikan kelebihan, panduan dan pengajaran kepada saya dan tuan-tuan untuk kita semangat menuntut ilmu, hadir ke masjid dan abaikanlah segala susah payah. Kalaulah tempat lain kita bersusah, apatah lagi rumah daripada rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kelas kita pada malam ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf pada tuan-tuan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.